Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. Ada satu bag yang baru saja sampai dekat rumah aku daripada Black Shark Malaysia. So dari roja aku, diorang cakap nak bagi satu gaming smartphone yang baru untuk aku unboxing dan aku nak kongsikan dalam video kali ni. So aku nak cuba buka dan aku nak cuba tengok apa yang Black Shark Malaysia bagi kat aku. Dan korang boleh tengok kotak dia memang agak unik dan agak menarik. Actually kat bahagian tepi ni korang boleh letak tali untuk jadikan sebagai bag sling, and then atasnya ada pemegang dia dengan logo Black Shark pada bahagian depan, dan dia hard case actually. So at least kalau korang letak something dalam bag ni, dia akan terjamin jugalah dia punya ketahanan kan. Alright, kita tengok apa yang Black Shark bagi dalam bag. Ayo cabut. Apa yang dia bagi dalam bag ni. So ini dia perkakasan untuk korang nak main game. So kelengkapan ataupun aksesori yang ada untuk Black Shark yang terbaru iaitu Black Shark 3S. So ini dia, macam korang tengok Black Shark 3S kat tangan aku sekarang ni yang berwarna, aku tak sure apa nama warna dia, but in terms of dia looks dan design memang totally agak different sikit lah berbanding dengan Black Shark 3 ataupun Black Shark 3 Pro. Korang boleh nampak dia punya finishing, dia punya colour, dia punya shining tu lagi nampak unik dan lagi nampak menarik lah berbanding dengan Black Shark 3 ataupun Black Shark 3 Pro. Tak apa, benda ni aku akan letak tepi dulu dan aku akan ulas lebih pasal phone ni lagi. Kita tengok aksesori apa yang Black Shark bagi dalam bag ni. So first kita tengok dalam zip dulu, dia ada bagi dua kabel USB-C to USB-A. Satu lagi sama juga, cuma ni lagi panjang dan ni pendek sikit. And then yang ketiga, Black Shark ada bagi macam butang trigger untuk connect dekat phone ni nanti. And then dia ada bagi Fan Cooler Pro actually yang ada warna-warna. Aku pernah buat video sebelum ni pasal Fan Cooler Pro ni, korang boleh check it out video tu, sebab Fan Cooler Pro ni adalah satu fan yang aku rasa agak membantu untuk menyejukkan phone korang masa tengah main game, lagi-lagi iPhone yang memang cepat gila panas. So Fan Cooler Pro ni one of the accessory gadget yang aku rasa korang kena cuba pakai dekat smartphone korang. Harga dia 100 something macam tu. So dia memang legit sejuk dia pada bahagian belakang ni, dan ada lampu korang boleh control melalui aplikasi. And then dia ada bagi power bank dalam ni. Solid gila power bank dia ni. Aku suka power bank dia ni sebab dia punya looks memang sangat rough dan sangat tough macam ni. Solid gila kalau pegang. Dia punya material aku rasa macam plastik yang keras ataupun aluminium, aku tak sure, but memang solid gila. Dia punya heavy pun agak sedap bila nak pegang. Sebenarnya benda warna hijau ni adalah button dia dan dia punya kapasiti adalah 10,000 mAh. So ada dua jenis port kat sini, output 1 dan output 2. Sini boleh jadikan sebagai input dan output untuk USB-C, dan ada dua USB-A lah untuk power bank Black Shark. Ada lampu warna hijau kat sini, korang boleh nampak. And then dia ada bagi analog untuk attach dekat phone. Macam video yang aku pernah buat sebelum ni mengenai Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro, aksesori yang banyak gila aku dapat sebelum ni. So dia punya aksesori sama je macam apa yang dia bagi dalam ni juga. So benda-benda ni semua boleh attach dekat phone dan korang boleh main menggunakan dia punya aksesori ni semua. But aku rasa dua benda yang aku suka dekat dalam bag ni adalah dia punya power bank dengan Fan Cooler Pro sahaja. Aku rasa aku nak kongsikan aku punya pendapat sikit pasal Black Shark 3S ni, memandangkan dia agak baru dekat pasaran. Macam tak digembar-gemburkan sangat kan pasal Black Shark 3S ni, memandangkan bulan 9 ni banyak gila phone launch. Ada phone Realme lah, ada phone Xiaomi dan pelbagai lagi phone. So Black Shark ni dia macam tenggelam sikit lah dekat market Malaysia, padahal dia dilancarkan sekitar awal bulan 9 sebenarnya kalau korang nak tahu pasal Black Shark 3S ni. Cuma mungkin dia tak dapat sambutan disebabkan oleh dia punya ni kot, model lah. Sebab ini adalah kira abang kepada Black Shark 3 dan adik kepada Black Shark 3 Pro. Dia antara Black Shark 3 dengan Black Shark 3 Pro, dia tengah-tengah. So dia bukan bawah Black Shark 3. So dia kira facelift lah daripada Black Shark 3 punya model. Dia ada kelebihan dia yang membuatkan dia ni mahal sedikit lah berbanding dengan Black Shark 3. Obviously kalau korang tengok dia punya build quality ataupun dia punya rekaan memang lebih kurang je macam Black Shark 3. Dia still ada dia punya rekaan kamera pada yang belakang ni, atas bawah sama, still ada magnetic charger pada yang bawah ni, frame jenis aluminium, dan feel pun lebih kurang macam Black Shark 3 sahaja, cuma perubahan dari segi warna sahaja yang bagi aku untuk Black Shark 3S ni lagi nampak cantik. Shining dia lagi nampak handsome gila tu phone ni. Feel pegang phone ni, kedudukan button apa semua memang sama macam Black Shark 3 sahaja. Ada button untuk pergi ke Shark Space kat sini, ada power button dekat atas ni,
ada volume button dekat bahagian kiri. So untuk bahagian button ni, macam aku cakap awal masa aku buat ulasan pasal Blade Shark 3, agak susah sikit nak capai disebabkan oleh button dia agak tinggi ke atas. Kebiasaan smartphone dekat pasaran sekarang ni memang kalau nak capai dia punya button memang agak mudah. Tapi untuk Blade Shark 3 memandangkan dia adalah gaming phone dan dia punya kawasan ni khas untuk letak aksesoris dia, untuk letak fan cooler pro dia. So that's why dia letakkan power button dan dia punya volume button agak tinggi sedikit. So itu antara kelebihan dan kekurangan bahagian power button dia. Dan macam korang tengok sekarang ni, dia punya screen memang sama je macam Blade Shark 3 sebenarnya. Dia punya bezel ataupun size screen memang sama, 6.67 inci yang menggunakan screen jenis AMOLED. Tapi kelebihan ni kalau nak bandingkan dengan Blade Shark 3, untuk Blade Shark 3S ni dia menggunakan refresh rate sehingga 120Hz. So itu antara upgrade daripada Blade Shark 3 to Blade Shark 3S ni lah. And then dia punya resolution, dia punya kecerahan, dia punya apa lagi, spesifikasi pun memang aku boleh katakan 95 to 97% sama je macam Blade Shark 3. Dia masih menggunakan Snapdragon 865, masih ada RAM 5G, 3 kamera 64MP utama, 5MP depth sensor dan 13MP ultra wide yang mampu merakam video sehingga 4K dan 60fps. Manakala pada bahagian depan, selfie kamera 20MP. Actually untuk unik aku sekarang ni adalah Tencent Game punya. So aku tak sure kenapa Blade Shark tak bagi official Malaysia set punya. Sebab sekarang ni pun actually korang dah boleh beli dah Blade Shark 3S ni dekat pasaran Malaysia, tapi melalui Shopee lah. Blade Shark dah start jual lah actually dengan harga bermula RM3,199 untuk 128GB dan 12GB RAM. So actually tak ada 8GB RAM untuk Blade Shark 3S dekat pasaran Malaysia ni. So dia dua-dua varian dia memang 12GB RAM saja. Dan ada satu lagi upgrade daripada Blade Shark 3 to 3S, which is untuk Blade Shark 3 just gunakan UFS 3.0, tapi untuk Blade Shark 3S ni menggunakan UFS 3.1. So pemindahan data apa semua lagi pantas sedikit lah berbanding dengan 3.0 tu kan. Untuk speaker Blade Shark 3S ni pun sama je macam Blade Shark 3, gunakan storage speaker front facing atas dan bawah. Bagi aku dia punya speaker memang sedap. Tapi untuk bahagian speaker ni aku boleh katakan Blade Shark 3 Pro lagi padu lah. Dia punya punchiness dia tu, dia punya bass apa semua memang Blade Shark 3 Pro lagi win. Untuk Blade Shark 3 dia punya storage speaker biasa-biasa je bagi aku. Selain tu juga untuk Blade Shark 3S ni menggunakan bateri sebesar 4729mAh yang tinggi sedikit berbanding dengan Blade Shark 3 yang just menggunakan 4720mAh. So beza tak banyak sangat in terms of dia punya capacity bateri, but kalau dah gunakan refresh rate 120Hz korang boleh jangkakan kan mana bateri yang lebih tahan berbanding dengan Blade Shark 3 just gunakan 90Hz saja. And then untuk pengecasan Blade Shark 3S ni dia menggunakan pengecasan pantas 65W. So itulah antara kelebihan dan kekurangan untuk Blade Shark 3S kalau nak bandingkan dengan Blade Shark 3. Of course dia dijual dengan harga lebih mahal sikit lah berbanding Blade Shark 3. So kalau korang yang ada bajet yang tinggi sikit, mungkin korang boleh go for Blade Shark 3S. Tapi kalau korang ada lebih lagi bajet, just go for Blade Shark 3 Pro. Aku rasa lagi padu dan cukup mantap. Cuma dia punya size screen terlalu besar bagi aku. Tapi satu benda yang aku rasa macam kurang puas adalah dia tak ada trigger. Seperti kebanyakan phone-phone gaming ada di pasaran Malaysia sekarang ni macam Asus ROG Phone 3, ataupun phone import macam Lenovo Legion Pro ke, ataupun macam Nubia dan Magic 5G, itu import lah, tak official kat Malaysia. Actually dengan harga 3,000 lebih untuk phone gaming, korang boleh dapat Asus ROG Phone 3 dengan harga official kat Malaysia yang ada fungsi trigger. Tapi itu depends pada pengguna sendiri lah, ada yang tak suka, ada yang suka. Pada aku lebih prefer lah ada trigger supaya ya sedap lah main kan kalau ada trigger. But kalau korang nak beli aksesori, korang boleh beli aksesori macam aku tunjuk tadi kalau nak trigger dia. So itu terpulang pada korang sendiri. Semua aksesori tu dan phone ni juga aku akan letak dekat description kalau korang nak dapatkan aksesori ataupun phone ni sendiri, Blade Shark 3S ni. So guys, aku rasa itu saja untuk aku punya unboxing experience dan first impression aku pasal Blade Shark 3S. So nothing much untuk aku nak ulas sangat sebab dia punya feel memang sama macam Blade Shark 3 sahaja. Cuma warna baru dan refresh rate sampai 120Hz yang memang sangat-sangat pantas untuk screen AMOLED yang ada pada Blade Shark 3S ni. So guys, aku harap korang enjoy dengan video aku ni. Follow Twitter dan Instagram aku, like, komen dan share video aku, subscribe. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.